Sebelum saya mulakan cerita, tolong saya untuk subscribe channel ni dan aktifkan notification supaya tidak terlepas dengan video yang seterusnya. Si Bongkok pahlawan Johor yang jarang disebut dalam sejarah Melayu. Di lereng Bukit Tanjung Putri, menghadap Selat Tebrau yang tenang, terdapat sebuah pusara tua yang menjadi saksi perjuangan seorang pahlawan. Tubuhnya cacat, tetapi semangatnya luar biasa. Namanya dikenali sebagai Si Bongkok. Seorang wira rakyat, pemberontak kepada sistem, dan legenda yang kisahnya masih menjadi tanda tanya sehingga hari ini. Nama sebenarnya tidak direkodkan dengan jelas, namun masyarakat setempat menamakan beliau Si Bongkok karena bentuk tubuhnya yang bongkok sejak lahir. Beliau dilahirkan di Johor, dipercayai sekitar pertengahan abad ke-19, ketika Johor berada di bawah pemerintahan Temenggung Daeng Ibrahim dan sedang berdepan pengaruh besar British dari Singapura. Walaupun bongkok, beliau terkenal sebagai pendekar yang mahir dalam ilmu persilatan dan strategi tempur. Dikatakan juga beliau memiliki ilmu kebal serta menguasai taktik peperangan laut. Banyak pihak percaya beliau adalah penyokong setia Sultan Ali, waris sebenar Kesultanan Johor, yang telah diketepikan oleh Temenggung dengan sokongan penjajah British. Si Bongkok tidak setuju dengan cara British campur tangan dalam hal ehwal Johor. Baginya, persekongkolan Temenggung dengan penjajah telah merampas hak rakyat dan membelakangi Sultan Ali. Maka, beliau mula memimpin serangan ke atas kapal-kapal dagang British di Selat Tebrau menggunakan taktik serang dan lari bersama sekumpulan pengikut setia. Beliau bergerak secara rahasia dari Mersing ke Sedili, menyasarkan laluan perdagangan penting British dan menimbulkan kegusaran besar di Singapura. Kegiatan ini menyebabkan beliau digelar Lanun oleh British, tetapi bagi rakyat, dia adalah pejuang yang mempertahankan tanah air. Namun perjuangan Si Bongkok tidak mudah. Adik kandungnya sendiri dikenali sebagai Panglima Putih, berpihak kepada istana dan bekerja sama dengan Temenggung. Dikatakan mereka berdua pernah jatuh hati pada gadis yang sama, Si Tanjung, anak Datuk Penggawa Timur, menambahkan ketegangan pribadi dalam konflik yang sedia panas. Beberapa kali mereka bertembung dalam pertempuran, namun tiada siapa yang berjaya menewaskan yang lain. Panglima Putih tidak sampai hati membunuh abangnya sendiri, manakala Si Bongkok tidak mahu membalas dendam terhadap darah dagingnya. Kemuncak kisah tragis ini berlaku di Tanjung Belungkur, tempat persembunyian terakhir Si Bongkok. Disinilah berlakunya pertempuran terakhir antara Si Bongkok dan tentera istana. Namun sejarah tidak pernah sepakat tentang bagaimana beliau menemui ajalnya. Ada 3 versi utama yang sering disebut. Versi pertama, yang romantik dan sering diguna dalam pentas teater, mengatakan Si Bongkok membunuh diri. Kononnya, ketika berhadapan dengan adiknya, dia menyerahkan kelemahan dirinya dan menikam diri sendiri karena tidak sanggup melawan darah daging. Versi kedua, yang disokong oleh banyak catatan lisan dan blog sejarah Johor, mendakwa Si Bongkok dikhianati oleh orangnya sendiri. Askar-askar yang dulu setia telah berpaling tadah dan menikamnya dari belakang ketika beliau cuba melarikan diri. Versi ketiga pula mengatakan beliau dibunuh oleh tentera istana selepas dikepung dan diserang hendap. Tidak dapat bertahan dalam kepungan, Si Bongkok akhirnya rebah di tepi pantai, penuh luka, disambut dengan tangisan orang kampung yang sempat menyaksikan detik terakhirnya. Jenazahnya dipercayai dijumpai oleh seorang lelaki kampung bernama Uteh Jantan, yang kemudian menyemadikan mayat Si Bongkok secara rahasia di lereng Bukit Tanjung Putri, bagi mengelakkan gangguan daripada British. Pusara itu tidak bertanda selama hampir 100 tahun, hinggalah Uteh bermimpi Si Bongkok memintanya menanda kubur itu. Kini, nisan itu telah didirikan, dan masih ada orang yang menziarahinya, meskipun lokasinya sukar dilalui. Ia bukan sekadar pusara, tetapi tanda hormat kepada seorang wira yang berjuang melawan ketidakadilan, walaupun dibungkam sejarah rasmi. Si Bongkok bukan sekadar nama, dia adalah simbol perjuangan rakyat Marhaen, seorang lelaki bongkok yang berani melawan sistem, seorang yang memilih untuk berdiri ketika yang lain tunduk kepada penjajah. Kematian beliau mungkin misteri, tetapi perjuangannya jelas, demi keadilan, demi warisan, demi Johor. Hari ini, namanya mungkin jarang disebut dalam buku teks. Tetapi ingatlah, sejarah tidak semestinya ditulis oleh yang menang. Kadang-kadang,
Ia hidup dalam nisan lama dan cerita rakyat yang berbisik di celah Bayu Tanjung Putri.